Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Muka surat 12. Soal, tiadakah yang dinamakan ilah itu, iaitu tiap-tiap ketuhanan yang disembah dengan sebenarnya, dengan i'tiqad yang menyembah jua, seperti berhala dan bulan dan matahari dan bintang dan lain-lainnya, kerana pada i'tiqad yang menyembah akan dia sebenar-benarnya, lagi dinamakan Tuhan pula, seperti ilah al-haq yang disangka oleh setengah daripada jahil yang awam, menamakan ibu dan bapa dan guru mereka ni dinamakan ilah pula pada sangkaannya, maka sebenarlah kita nafikan pula. Jawab. Dari sekalian, teman sekali, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna hadirkan asa hati kita, rasa penghargaan yang Allah lah satu-satunya memberikan nikmat, dan dia sajalah yang boleh mengadakan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Begitu juga hadirkan rasa penghargaan pada Allah Ta'ala yang dia jualah, yang telah berikan nikmat Islam pada kita dengan dilahirkan kita daripada mak bapak kita Islam. Alhamdulillah. Penghargaan juga ke Allah Ta'ala. Dialah yang memberikan kita boleh ada keupayaan, kebolehan untuk taat, mengerjakan suruhan dia, meninggalkan larangan-larangan dia. Alhamdulillah. Dengan dilahirkan kita dan dibesarkan dalam keluarga yang Islam, masyarakat Islam, negara Islam, dan diberi kita ada kehendak untuk ikut agama Islam ni. Alhamdulillah. Dia jugalah yang kita kena rasakan penghargaan, terus memberikan nikmat dan pemberian, ada kehendak pada kita untuk terus nak belajar, nak memahami perjalanan agama ni, zahir batin, khasnya dalam memahami hubungan dalam bab ketuhanan, supaya kita betul-betul faham maksud la ilaha illallah ni, supaya hidup kita memang berpaksikan di atas faham la ilaha illallah ni, dan sentiasa kita bersyahadah. Macam mana makna yang sepatutnya dalam syahadah kita, dalam pengetahuan kita, kefahaman kita, arif kita pada makna la ilaha illallah ni. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kesempatan, kesihatan, lapangan masa dapat bertemu pagi ni meneruskan kuliah duha kita daripada kitab kita nak baca ni, kitab Diyaul Murid, insya-Allah. Bincang kita adalah giliran pasal kitab ni memang khas bicara macam mana nak ambil faham la ilaha illallah. Yang terdekat kita bicara mengenai nafi isbat. Yang kita dah faham apa yang nak dinafi, apa yang nak diisbat. Jadi nafi itu atas makna-makna kulli yang ada pada ilah
dan mentaksiskan, mengisbatkan pengecualian daripada umum ilah yang telah dinafi, mengkhaskan secara juz'i yang bersifat ilah ni, yang bersifat uluhiyah ni, yang memiliki sifat ketuhanan ni hanya Allah. Saya gunakan bahasa gitu, misal kita dah belajar semua istilah tu, insya-Allah. Satu tertib ilmu ni mengaji, sebelum nak menghadap mutalaah dulu kan. Bila dah mengaji muzakarah pula kan. Pasal apa? Nak hadam tu kan. Lepas tu nak hadam pula, kita bukan hadam sekadar dengar hadam gitu. Kita ngaji tambah hadam macam ngaji pondok, ngaji umum macam ni, bukan ada peperiksaan. Kita tak ada peperiksaan bertulis ke peperiksaan lisan. Tapi jangan tak tahu, kita ada peperiksaan hakiki esok mati, ada peperiksaan kat situ. Marabuka. Faham perjalanan ni, insya-Allah sebelum malaikat tanya kita dah jawab. Kita dah jawab. Memang tak perlu pun ditanya bab tu. Pasal kita memang bersyahadah sentiasa, asyhadu, present continuously, present continuous tense. Kalau sebut dengan asyhadu fi'il mudhari' kan, continuously Allah ni Rabbi. Siapa dia Rabb kita? Dia yang bagi jadi siang malam, dia yang sampaikan aku ke tempat ni, dia bagi hidayah kat aku, dia bagi kedekat kat aku, dia bagi aku boleh melihat, boleh mendengar, semua dia. La ilaha illallah. Lagi banyak kita zikir, fikir pada dia, makin diberikan kecintaan pada dia, makin dibagi kita arif pada dia kan? Cuma syarat kita kena zikir kat dia. Pasal dia syarat dia nak balas dengan kurniaan tu. Isyarat Quran, fazkuruni azkurkum. Kamu kena ingat aku dulu bahawa azkurkum, pasti aku akan balas ingatan kamu di atas apa ingatan kamu pada aku tu, aku akan balas ingatan balik kepada kamu. Kalau kita tak ingat dia, dia tak bagi. Pasal tu syarat kan. Macam lapar, makanlah nasi. Dengan sebab makan nasi, aku bagi kenyang kat kamu. Tak makan, mana maunya kenyang. Itu hukum adat kan. Allah Ta'ala dia bagi fazkuruni azkurkum ni hukum adat. Dia istilah tu, kalau ulama tafsir sebut, dia ada uslub fazkuruni azkurkum. Dia ada jawab daripada syarat. Takkan jawab daripada fi'il amar, jawab daripada fazkuru, jawab daripada amar. Maksudnya suruh macam ni, azkurkum, ada jawab azkurkum tu di atas syarat. Kamu junjung fazkuru, aku bagi azkurkum. Yang tu kot bahasanya. Jamin tu. Lepas tu yang janji bukan PM. Bukan MLM, bukan apa-apa tu lah, yang bukan apa syarikat takaful ke apa, kan? Yang janji ni Allah Ta'ala, dia la yukhliful mi'ad. Cuma kita selalunya dihururkan daripada rasa yakin dia atas janji Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kedudukan kita, pelajaran kita, hati sanubari kita, maksud hidup kita, supaya betul perjalanan ni. Jadi asal nak cerita, kita ni memang duk bicara la ilaha illallah. Dengan kita dah belajar nafi isbat dulu, kita kalau ikut sebuah tertib ilmu ni, muzakarah, lepas tu mutalaah, nak mengaji ni siap dah. Memang apa dah disebut tu memang dalam kepala kita dah. Bahkan kalau ikut tertib ilmu ni, saya ngaji pasal arwah batih lu, dia memang ajar begitu. Memang dia ajar, sebelum kita nak baca ni, kita mutalaah siap dah nak baca tu dulu. Hak dah mengaji tu kena ingat semua ni dah. Lepas tu kita baca lagi ni, yang kita dah baca tu, faham tak faham? Sagi dengar Tok Guru Hurai, dia cerita tu sama tak macam kita baca, faham tadi? Tak sama lah, maksudnya kita tak ada keupayaan baca kitab ni. Pasal tak sama. Tapi kalau kita baca tu, macam mana kita faham tu, dengan Tok Guru syarah tu, sebiji faham. Istilahnya ain. Apa nak sebut tepat betul, mutabaqah, mutabik. Macam mana kita baca, kita faham,
sama dengan Tok Guru syarah. Cuma jangan tak tahu, bila Tok Guru dia syarah, akan ada input yang lebih daripada apa yang kita dah baca. Yang tu yang kita waktu seronok ngaji tuan, lebih seronok lagi jadi daripada jadi raja. Ni ayat batin saya ulang apa benda pula belajar dulu kan. Kita kadang tak biasa dengar rangsangan itu, kita kot tak ada semangat nak belajar. Dia kata apa? Ngaji ni boleh faham lagi seronok daripada jadi raja. Kasar sikit lah kan. Bukan nak pelekeh raja-raja apa, tak. Tapi dia kata lagi seronok jadi raja. Jadi raja apa dapat? Dia hanya boleh makan, minum, pangkat, kebesaran orang mulia, itu je. Ilmu ni bila faham ni, orang lain tak faham, kita faham. Sedap dia, lazat dia, dia tak macam orang, tak macam makan nasi. Dia tak macam dapat pangkat, dia tak macam dapat duit, dia tak macam apa sajalah nikmat-nikmat dunia ni. Dapat nikmat ilmu, khasnya ilmu pula ilmu akidah, dapat faham ke Allah Ta'ala ni, tak ada dah nikmat lagi besar dalam dunia ni melainkan dapat nikmat istilahnya idrak ke Allah Ta'ala. Istilahnya apa? Capai ke Allah Ta'ala, faham ke Allah Ta'ala, istilahnya arif ke Allah Ta'ala tu. Apa yang sepatutnya kita kena faham tu. Faham tu sedap sekali. Yang ni istilah ulama dapat. Kalau kita dapat idrak macam ni, dapatnya ni dia panggil dapat jannatul ajilah. Tu istilah lah sikit. Apa? Dapat syurga sebelum syurga. Syurga pun bukan dapat bidadari tu. Dapat faham bukan dapat bidadari, bukan dapat makan minum. Bukan dapat air syurga daripada madu, daripada susu tu. Bukan tu. Tak mana nikmat syurga yang syurga sebelum syurga tu. Dapat lihat Allah Ta'ala. Lihat Allah Ta'ala cuma kat syurga, lihat hakiki. Macam mana tak boleh kita nak cerita. Tapi wajib beriman. Kat dunia ni, istilah kita lihat Allah Ta'ala pula bukan lihat dengan mata. Tapi lihat dengan rasa. Lihat dengan kenal. Lihat dengan faham. Istilah ulama kita sebut, lihat dengan mata hati. Cuma mata hati tu, dia bukan mata hati bodoh-bodoh faham itu kan. Disiplin ilmu dia ni ya. Kulli, juz'i, istidrak, tu bazat, sifat, af'al, asar. Nak faham satu supaya sebut dia Allah ni wajilat qulubuhum. Sebut dia Allah ni wala zikrullahi akbar. Sebut dia Allah ni tatma'innul qulub. Pasal apa tu? Pasal kita faham, dapat rasa apa sepatutnya kita rasa. Yang tu tak ada nikmat boleh mengatasi nikmat ilmu ni. Khasnya ilmu bab ketuhanan, idrak ketuhanan. Itu ke maksudnya. Cuma idrak tu atau disiplin belajar ilmu tauhid lah. Bukan idrak tu terbayang Allah Ta'ala. Wah tu bukan idrak, tu kufur. Itu istilahnya ada tamsil, ada tashbih pada Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Itu tajsim. Boleh faham Allah Ta'ala, idrak tu rasa hebat ke dia dengan laisa kamitsli syai'. Faham maksud laisa kamitsli syai' tu. Faham tauhid Allah Ta'ala tu macam mana tu. Baik. Jadi di atas pelajaran kita dah belajar nafi isbat tu ada juz'i kulli apa? Kulli juz'i tu dia dah datangkan soalan begini. Soalan ni pun ada kita bicara sikit sebanyak dulu dengan istilah hak dan batil. Pasal ada ilah, nama ilah hak, ilah batil, ilah hak, ilah yang atas definisi istilahnya yang mustaqni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu, yang dia tak hajat pada satu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Inilah definisi ilah hak kan? Tuhan yang sebenar, yang dia tak hajat pada satu, makhluk semua mesti berhajat pada dia. Itu ilah sebenar. Kalau ilah batil ni, dia adalah Tuhan yang manusia anggap sebagai Tuhan. Pada anggapan mereka itu adalah Tuhan, tapi sebenarnya pada Tuhan. Pada sangkaan dan tanggapan mereka itulah Tuhan. Yang tu dipanggil ilah batil. Kipas ni tutup saya alah dengan sejuk. Air sejuk pun saya kalah. Panas tak apa. Kau mikir lah pula tak tahan panas. Nak kalau tak ada tu mikir tak apa, jangan tak ada saya. Saya ni biar panas lah. Panas lagi panas. Ada orang suka sejuk. Saya sejuk. Tak panas sangat. Buang melepor lagi tak boleh. Ya. Tapi
tala itu saya tak boleh. Tu tala kat mereka tak boleh. Ni tala betul-betul kat saya. Tak tahan. Walaupun bukan aircon, walaupun angin saja. Apa cerita ni? Baik. Soal. Jadi persoalan dia nak bercara situlah sikit. Mengenai nafi isbat tu masih situ. Mengenai apa masalah ni, tak dia kata. Tiadakah yang dinamakan ilah itu, iaitu tiap-tiap ketuhanan yang disembah dengan sebenarnya dengan i'tiqad yang menyembah juga. Jadi persoalan tu dia nak timbulkan mengenai isu kita pernah belajar lepas, mengenai isu nafi itulah. Pasal kita nafi tu, nafi ilah hak yang memang dia menepati definisi ilah tu siapa. Bukan kita nafikan ilah tu patung berhala tokong yang disangka oleh manusia yang itu sebagai Tuhan. Kita duk nafi ini adalah ilah yang memang dia ilah, walaupun umum makna ilah tu banyak. Tapi sebenarnya ilah ni adalah yang sebenarnya ada satu aja. Lafaz dia menunjukkan makna banyak. Ilah ni kita nafi ni ilah yang takdiri. Ilah tu yang kita nafi, bukan ilah yang disangka ilah oleh orang kafir. Jadi persoalan dia nak timbul ni, bukankah macam ni? Jadi persoalan ni sebenarnya kita pernah bincang, tu khas dia nak sebut. Bukankah yang dinamakan ilah tu tiap-tiap ketuhanan yang disembah dengan sebenarnya dengan i'tiqad yang menyembah juga. Bukan iktibar sebenarnya siapa ilah sebenar, tapi ilah tu mengikut siapa yang i'tiqad. Bukan macam tu ke yang kita nafi? Contoh macam mana? Seperti berhala, bulan, matahari, bintang dan lain-lain je. Bukan macam tu ke kata dia? Pasal apa? Kerana pada i'tiqad yang menyembahkan dia, kerana pandang pada sudut, pada pandangan orang yang duk menyembah, mereka memang menyangka itulah ilah. Ilah bukan ilah tu yang pada sangkaan orang yang duk menyembah apa yang mereka memang yakin itu adalah sembahan. Bukan yang tu ke dinafi, ataupun yang nak dinafi ni hanya ilah hak saja. Baca tak habis gitu. Jadi kata dia, orang yang menyembah ni menyangka itulah Tuhan yang sebenarnya. Lagi pula dinamakan Tuhan pula. Maksudnya pula ni bahasa lama. Kalau bahasa kita lah ni dinamakan Tuhan juga. Yang tu pun pakai Tuhan juga. Seperti kata dia ilah al-haq, seperti mana ilah yang sebenar. Jadi ilah batil ni bukan ilah sebenar, tapi pandang pada sudut sangkaan orang yang menyembah, pada mereka yang tu adalah Tuhan sebenar. Bukan yang tu pun dinafi ke? Dia kata yang disangka oleh setengah daripada orang jahil yang awam. Orang tak mengaji memang umumnya, kita pun tuan-tuan kalau tak belajar betul-betul berguru, kita akan nafi, kita bukan nafi ilah al-haq yang takdiri tu, tapi kita akan menafi patung tokong tu. Umum orang mengaji faham la ilaha illallah, orang awam ni inilah faham dia. Bahkan saya ngaji ada guru sebut macam ni, bukan saja orang awam, ustaz pun faham macam ni. Dengar tu. Kalau ustaz pun faham macam ni, muka ustaz tu. Pasal dia sebut yang faham macam ni orang awam. Jadi kalau duk faham la ilaha illallah, tokong, batu, patung, berhala, bulan, bintang, apa yang disembah selain Allah Ta'ala ni semua bukan Tuhan, melainkan Allah saja Tuhan. Kalau faham macam ni, orang awam. Bila faham macam ni orang awam, apa masalah dia? Tang dia isbat ke Allah Ta'ala tu betul, tapi dia tak boleh capai apa maksud la ilaha illallah yang sebenarnya. Dia tak boleh capai. Memang tak boleh capai. Dia tak boleh faham apa sebenarnya yang dia nak capai dalam la ilaha illallah ni. Kalau hanya faham nafi macam ni, yang disebut nafi orang awam ni, berhala, tokong, patung, apa semua batu tu bukan ilah, melainkan Allah je ilah, kita akan dah rasa selesa dengan pencapaian yang kita dah dapat ni. Apa maksud saya rasa selesa tu? Aku dah Islam, aku tak sembah tokong. Dia orang ni sembah tokong. Okey tak kita sekarang? Okey ke KO? Jom jawab. Okey ke KO? KO. Okey lah, bukan sembah tokong. Apa pula KO pula? Hatta kalau kita tak sembahyang pun,
Walaupun aku tak sembahyang, aku tak sembah tokong. Aku orang Islam tau. Aku tahu Tuhan sebenar ni siapa. Tak ada hati aku nak sembah tokong langsung. Memang ni semua bukan Tuhan. Allah je Tuhan. Oh, okey tak kita punya pencapaian? Okey tak? Umumnya orang akan faham macam tu lah. Itu yang orang Islam masuk syurga kata dia. Siapa? Pasal orang Islam memang hanya mengaku Allah sebagai Tuhan. Patung berhala bukan. Jadi kita akan rasa selesa dengan pencapaian kita. Pasal apa? Mujurlah kita beranak jadi orang Islam. Walaupun tak sembahyang pun ada juga peluang masuk syurga. Yang tu yang membantutkan kefahaman la ilaha illallah kita. Sedangkan yang diajar oleh Nabi Rasul, diajar oleh ulama-ulama dan tutup guru macam mana kita dah belajar juga ke depan nanti akan sambung ada pembelajaran dia. Apa dia? Bukan macam tu. Nafi la ilaha illallah, nafi isbat tu bukan macam tu. Bahkan nafi isbat tu dia istilahnya, bahkan kalau sebut nisbah nafi tu, kita bukan saja menafi patung tokong berhala tu. Kita nak kata makhluk ni tak ada satu pun duduk martabat ilah sama sekali. Bukan saja patung tokong. Kita patung tokong tu alhamdulillah kita tak rasa dia Tuhan langsung. Tapi pada makhluk lain, walaupun bukan patung dan tokong, tambah pula makhluk lain yang kat situ ada sesuatu tempat bergantung, kita akan rasa selesa dengan dia. Duit rasa selesa tak? Jawab, ikhlas jawab. Tak selesa, buat keluar bagi semua kat saya. Hadir semua itu kan. Rasa tak selesa dengan duit? Walaupun tak sembah, tak adalah macam tu. Bodoh lah pergi sembah duit macam tu. Tapi rasa tak selesa dengan duit? Sepatutnya rasa selesa dengan duit ke rasa selesa dengan Allah Ta'ala? Jadi yang tu yang baru kita akan faham. Kita belum sampai pencapaian maksud la ilaha illallah. Yang tu satu hal. Tapi disiplin ilmu tu bagi betul. Yang kita nak nafi tu. Yang ni bukan maksud nafi tu duit kita buang parit. Bukan. Ambil duit. Duit kena ambil. Pasal dia peraturan untuk ambil manfaat di atas peraturan sabak-musabak ni. Macam mana lapar makan. Sejuk pakai pakaian. Panas pasang kipas. Jangan pergi dapat parit. Kata tak sejuk, Allah bagi sejuk. Bukan macam tu jalan dia. Dalam hati memang Allah bagi sejuk. Tapi alat dia, okeylah kipas. Nak beli rumah, Allah bagi aku beli rumah. Memanglah, tapi gigit jari tak mau. Kena ulur duit. Apa saya nak sebut ni? Sabab musabab ni tak boleh dinafi. Pasal tu peraturan. Bahkan tu sunnah. Dan dengan itu orang Ta'ala hantar Nabi. Sunnah orang Ta'ala buat. Yang tak akan berubah sunnah ni. Peraturan ni. Hukum sabab musabab ni. Jadi bila kita faham makhluk ni perjalanan ni macam mana. Dan kita nak kata makhluk ni bukan ilah sama sekali. Jangan kata tokong bukan ilah. Apa saja tak akan duduk tempat ilah. Memang faham tokong ni ilah bodoh sangat lah. Kalau sebut mudah gitu lah. Kita memang tak rasa tokong tu ilah. Tapi jangan tak tahu. Kita akan berasa dekat duit ni ada sesuatu. Memang tak rasa kat tokong sesuatu. Sampai dekat Allah tak rasa sesuatu. Jadi kita punya faham-fahaman dan pencapaian pada la ilaha illallah belum lagi. Tak betul lagi. Yang tu yang dia nak betulkan kita punya fahaman nafi tu. Jadi itu saja saya sebut ke sana. Jatah kita baca soalan ni, orang awam memang duk nafi la ilaha illallah ni patung berhala tokong apa semua bukan ilah, melainkan Allah je ilah. Ini fahaman orang awam. Ini fahaman orang awam. Satu orang awam ni, dia kan mereka ni sebut bila orang awam, saya sebut tadi. Dan saya pun bukil bukan perkataan saya, tapi saya ngaji guru pun sebut itu. Kata dia jangan kata orang awam, ustaz pun ramai fahaman macam ni. Bahkan macam mana kita dah belajar nafi tu, nafi uluhiyah, nafi apa ketuhanan makhluk, tak ada sifat ketuhanan sama sekali. Jangan kata orang awam, ustaz pun ramai faham macam mana orang awam faham. Sebab tu ustaz pun tak sampai apa kedudukan sepatutnya yang kena capai untuk faham la ilaha illallah. Sebab tu kalau ustaz pun tak sampai, orang awam lagi lah tak sampai. Macam mana pun, kalau belajar betul-betul, orang awam pun boleh capai apa sepatutnya dicapai. Satu, ilmu tauhid ni ilmu besar. Semua orang kena ngaji, fardu ain.
Apatah lagi ustaz, berpindah bahasa gitu tak? Cuma kadang ustaz ni dia ngaji bahasa Arab, orang panggil ustaz dah. Tapi ilmu akidah tak mantap. Tapi orang panggil ustaz. Mungkin dia ustaz satu sudut je lah. Ustaz dari sudut fiqh, ustaz dari sudut tajwid, ustaz dari sudut taranum. Jangan nafilah ustaz tu marah orang. Tapi jangan tak tahu, dia punya fokus besar ustaz ni, bahkan fokus besar hidup kita bukan ustaz tu. Fokus besar tu arif dengan Allah Ta'ala. Fokus besar tu walaupun orang awam kenal Allah Ta'ala. Faham mana la ilaha illallah ni dengan maksud yang sebenarnya. Itu yang dia nak kata, orang awam dia faham tongkong patung berhala ni bukan ilah, melainkan Allah saja ilah. Ni kata dia kebanyakan yang disangka oleh orang awam. Jadi sikit saya nak sebut gini lah, kalau ustaz pun faham macam ni, maksudnya ustaz pun orang awam. Jadi macam mana nak keluar orang awam punya faham ni? Dengarlah elok-elok. Yang tu dia akan bagi jawapan nanti, dan kita akan refresh balik apa pelajaran kita dah belajar ni. Sebab belajar kita belajar dah kan. Cuma nak betul-betul mantap faham tu satu, lepas tu nak bawa pula harian macam mana nak hidup bertauhid istilahnya. Nak bawa faham la ilaha illallah tu, pandang pada sudut zat, pada sudut sifat, pada sudut perbuatan, pada sudut pemilikan. Macam mana betul-betul kita nak bagi hadir dalam hati ni Allah, nisbah mulut zikir Allah satu, batin kita pun dengan kenal dan sedar Allah tu siapa Allah, makhluk tu siapa makhluk, dan letakkan makhluk tempat makhluk, Allah pada kedudukan dan martabat Allah Ta'ala. Dan kalau kita ambil makhluk pun, makhluk kita ambil atas jalan sebab, tapi hati kita berpegang bertakluk pada khalik makhluk. Sepe punya tu. Dapat tak dapat tu, yang tu yang kena muraqabah, latih sampai istilahnya sedarah sedaging, sampai matang sungguh, sampai latih ni sampai tak mungkin Allah dilupa. Tak mungkin Allah ditinggalkan tempat rujuk, jadikan sebagai tempat rujukan. Mustahil lupa Allah Ta'ala. Latihan dia sampai tahap tu. Jangan kita jadi macam ni. Macam mustahil aja nak ingat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, rata-rata kita macam tu. Saya sebut kita tu saya sekali lah. So, saya pun sebenarnya bukan ada apa-apa. Saya orang biasa je. Orang awam je pun. Tapi pasal dapat ilmu daripada guru dia ajar satu-satu tu, kita faham apa dia ajar. Cuma nak sebut apa? Kurang latihan. Kurang apa? Bahasanya tak ada lain nak sebut. Kalau kita punya ilmu latihan, ilmu tarbiyah, asuhan tu betul. Tapi kita kurang beramal dengan apa yang diajar tu untuk dapat. Sebab tu mujahadah kita tak macam mana mujahadah orang dulu dapat tu pegang terus. Buat sungguh-sungguh. Kita tak macam tu. Yang tu yang membantut dan melembabkan kita untuk dapat maksud la ilaha illallah. Kalau buat sungguh-sungguh tuan-tuan, jangan kata ustaz, orang awam pun boleh dapat. Tapi ngaji lah. Kena ngaji lah. Angan-angan tak jadi. Iman bukan dengan angan. Al-iman laisa bitamanni. Sebut dalam hadis tu. Kama qala. Iman ni bukan dapat dengan angan-angan. Iman pun bukan dijual beli. Iman tak diwarisi. Islam diwarisi. Tapi iman tak diwarisi. Iman kena cari. Bukan saja cari. Iman kena tamak untuk dapatkan dia. Dan macam mana nak dapat? Disiplin dia bagi betul. Kita baru cerita disiplin pertama ni. Nak faham la ilaha illallah. Jadi kita duk berbicara ni nak nafi tu. Dia tak soalan dia kata, bukan nafi ni nafi ilah batil sekali ke, kata dia. Ataupun bukan nafi ni nafi ilah batil ke. Siapa? Kita bukan iktibar siapa Tuhan sebenar, tapi pandang pada sudut orang yang menyembah, dia sangka itu Tuhan. Kita nafi ke lah. Tu pasal yang tu bukan Tuhan. Yang kata dia orang awam ni menamakan ibu, ada sampai tahap sampai ibu dan bapa dan guru pun dinamakan ilah pula. Ada golongan yang sampai macam tu. Mak bapak ni dianggap sebagai Tuhan pula kan. Patung nampak bodoh sangat tak? Siapa lahirkan kita?
mak ayah kita. Jadi siapa yang layak untuk disembah? Patung ke mak bapak? Ya elok. Kalau pandang pada sudut tu, tentulah layak disembah siapa? Mak bapak lah orang dengan patung. Pergi sembah patung tak ada kena-mengena dengan kita. Buat apa? Kan bodoh. Nak sembah siapa? Baik sembah mak bapak. Pasal apa? Ya. Siapa? Pasal kita lahir daripada mereka. Sembah mereka lah. Boleh faham saya sebut apa? Boleh faham saya sebut wajah kenapa perlu sembah mak bapak tu? Ada orang mak bapak sampai tahap ni tu. Bahkan ada fahaman sembah apa? Sembah replika anu apa? Kemaluan. Kemaluan. Buat kemaluan pergi sembah macam apa? Kita nak lahir mesti melalui alat tu. Baik alat kemaluan bapa atau alat kemaluan mak. Okey, sembah macam apa? Kita datang daripada tu. Nak dapat benih daripada ni, nak keluar kita melalui alat ni. Jadi sembah tu. Pula. Dengar saya sebut, daripada sembah tokong baik sembah tu. Boleh faham saya cakap apa? Saya bukan nak mengiyakan fahaman tu ya. Dengar saya tampak je silap dengar je. Dan memang ada fahaman dia. Ada kan, bukan sikit. Ada. Yang sembah tokong ni memang kita tak heran lah. Tapi ada fahaman je ni. Sebenarnya dia lagi advance daripada fahaman sembah tokong. Sembah tokong ni itulah, orang muka itu padan lah. Tak sebut apalah. Itu yang sembah tokong. Sembah mak bapak. Lagi apa? Ada yang sembah guru. Guru ni macam sembahan pula. Cuma sembah tu tak adalah view. Itu kan. Pada dia guru lah segala-galanya. Sampai duduk martabat Tuhan. Saya ngaji guru ajar macam ni, dengar. Allah ialah Allah. Nabi ialah Nabi. Rasulullah pun ialah Rasulullah. Ulul azmi. Nabi ialah Nabi. Guru ialah guru. Mak bapak ialah mak bapak. Jangan salah letak. Jangan letak makhluk ni duduk tempat ilah. Tak boleh sama sekali. Makhluk kena letak kedudukan makhluk. Mak bapak kena letak tempat mak bapak. Guru kena letak tempat guru. Yang tu kena faham istilah. Yang ni formula besar sebenarnya. Letak kedudukan masing-masing di tempat yang betul. Jadi ada orang dia sampai guru dia jadikan sembahan. Tak betul. Dan guru pun bukan Nabi. Guru pun bukan Rasul. Guru ialah guru. Nabi Rasul lain. Nabi Rasul ada istilah maksum. Guru tak maksum. Bukan tujuan nak pelekehkan guru. Tapi letakkan guru, kedudukan guru. Kalau guru pun tak maksum, kita lagi lah tak maksum. Kita garu. Kalau guru pun ada salah, takkan kita tak ada salah. Kita lagi besar salah. Tapi letakkan guru tempat guru. Jangan guru jadi Tuhan. Jangan guru jadi Nabi. Jangan guru jadi Rasul. Tak. Guru pewaris Nabi Rasul. Bila pewaris, jaga dia ada habuan beraid. Ada 1/2, ada 1/4, ada 3, ada 8, ada sobah. Dia bukan absolutely Rasul. Bukan. Bukan absolutely Nabi. Tak. Ayat saya tu bukan nak pelekeh guru. Tapi dia kata, jangan sampai guru dianggap Tuhan. Macam mana tak boleh anggap mak bapak sebagai Tuhan. Mak bapak bukan Tuhan. Dia sabab kelahiran. Ada orang bila guru ni dia sipu habis lah kan. Sipu tu macam Tuhan. Tak. Satu, kita dengan guru ada batas dengan guru. Dari sudut had mana yang boleh. Hatta kita dengan Rasul pun ada had mana yang boleh. Bukan tujuan saya nak sebut ni nak pelekeh. Bukan. Tapi nak sebut ni disiplin, ilmu di situ. Tapi semestinya kalau kita kenal guru kita siapa, kita mesti orang yang kita hormat. Guru lah lebih pada mak bapak. Macam mana pun mak bapak tak boleh nak ketepikan. Bahkan saya mengaji dengan guru ni dengan dia satu hal, dia ajar kita macam mana kita dengan dia. Masa yang sama ditanya, kalau bapak kita sakit, kalau kita misalnya bersalam dengan dia, orang kita tahu mak sakit, nak balik ziarah tak? Kata dia, kena balik. Pasal mak sakit tu, mak kita tu. Tambah pun lelaki kata dia. Dengan mak ni sampai mati. Ada hubungan dengan mak. Balik, tengok dia molek-molek khidmat sebaik-baiknya dengan mak ni. Sebelum dia suruh buat sesuatu.
Pastikan sebelum dia suruh, mu dah buat dah apa sepatutnya yang dia rasa nak suruh, mu buat dah. Dia pesan macam tu. Guru yang betul-betul dia faham apa sepatutnya kita punya tindakan dengan mak bapak kita. Dan kita dengan dia sebagai guru, dia ajar apa kita punya tindakan dengan guru. Dalam masa yang sama, dia pun bukan mengharapkan khidmat kita murid kepada guru, tak. Hatta barang kita pun kalau dia nak tolong angkat, dia tak. Rasulullah macam tu kan. Sahabat dengan Rasulullah gila punya korban dengan Nabi. Sampai barang Rasulullah ni, kalau boleh biar Rasulullah ni lenggang kangkung, tak payah bawa apa. Berebut sahabat nak ambil barang-barang yang Rasulullah bawa. Bila ada orang nak rebut barang kat tangan Rasulullah ni nak bawa, kata Rasulullah apa? La. Kata dia, sahibul mata ahaqu an yahmilah. Atau kama qala. Tuan barang lagi layak untuk bawa barang ni. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh bawa ni. Terima kasih. Bahasa kita terima kasih tak? Jazakallah. Sahibul mata ahaqu an yahmilahu. Tuan barang lagi berhak untuk bawa. Nampak? Oh, sahabat gila punya khidmat untuk Rasulullah. Rasulullah macam mana? Barang aku bawa. Minta maaf lah. Korang khidmat ni terima kasih. Tapi aku lagi layak untuk bawa. Dia tak pernah mengharapkan daripada makhluk sedikit pun. Walaupun makhluk tu macam tu akidah dia. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan untuk bagi tahu dekat para sahabat, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'un. Kalau kau nak jadi kasih ke Allah Ta'ala, ikut aku. Memang dia orang ikut total punya Rasulullah. Tapi macam ni Rasulullah sifat dengan para sahabat. Dia tak ada. Kau nak iman? Kau kenal aku siapa rupanya, ya? Bukan macam ni guru. Guru bukan macam ni. Guru bukan macam ni. Macam mana pun, kalau guru bukan macam ni, takkan kita, alah, guru tu kita nak ambil barang pun, ditandanya. Jangan buat bodoh pula. No. Satu ulama kita karang kitab, begitu banyak. Tertib murid macam mana? Tertib guru macam mana? Satu guru dia letak tempat guru. Jangan guru bila letak tempat Tuhan. Jangan mak bapak duduk tempat Tuhan. Kita ni mak guru, mak bapak guru tak duduk tempat Tuhan. Tapi yang jadi duduk tempat Tuhan, dia beralih. Masa kita tak kena kerja, tempat bergantung kita kat mana? Mak lah pasal tak berdikari lagi. Bila dah berdikari macam mana? Tak hajat lah kat mak bapak kita. Apa? Aku boleh berdikari. Jadi, duk rasa berhajat kat siapa sekarang? Berhajat pada apa? Aku boleh selesaikan masalah aku. Orang tu bila aku pula faham pula, aku pun tengah macam ni seorang diri, aku dah boleh kerja apa-apa. Orang tu bila kerja apa pasal? Nak duit. Dia beralih pula tak kat aku dah. Apa dia? Aku perlu kepada duit. Pula bila duit macam mana? Aku perlu pada majikan. Pula kalau tak ada majikan pun kita berniaga sendiri. Aku perlu pada pelanggan. Pula tempat bergantungan kita kan bertukar. Tuhan dari sudut sembah tak ada. Tapi Tuhan dari sudut pergantungan tu ada. Bertukar pergantungan. Bila dah pencen, dia tak bergantung kat kerja dah. Masa badan kuat, bergantung kat kerja. Bila dah tak kerja macam mana? Pencen ada. EPF banyak. Pun tenang je. Pasal apa tenang? Pasal apa tenang? Backup belakang kuat. EPF ada. Bukan sikit-sikit. 3.4 juta. UWSP. Bersara pun Jusabi. Saya pun reti bola ni nak pandai sebut. Dulu tak pandai sebut. DG apa tu? Berapa bola tinggi? 40, 52. 52 kan? 52 betul? 54. Sorry, tu tak pandai main bubuh yang ke. Ada pangkat-pangkat tu lah kan. Ni Jusa kan? Bukan Jusasi, Jusabi. Ada Jusa A. Jusa A lah. Atas ada Jusa. Habis dah. Tun Tantin habis. Habis lah. Jusa A tu habis dah. Terus pula. Jadi pasal apa selesa? Dah bersara pasal apa? Pencin pun makan tak habis. EPF pula lagi. Kerja pula tu daripada umur 25 sampai 55. Bayang tengok EPF dia ada umur apa. Mula-mula pun bukan 21, bukan 19, bukan 17. Mula-mula pun dah 42.
Kalau contohlah, contoh lagi contoh macam mana? Kalau mula 42, umur 25, ni 55, agak-agak berapa pinjen? Berapa EPF dia? Betul tak faham saya sebut apa? Nak gentar apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi tak khauf tu pasal apa? Tempat bergantung apa? Duit. Memang tak pernah sembah duit, tapi pergantungan besar. Duit. Seronok, tak ada susah, tak ada risau. Pasal apa? Duit. Kena PKP 4 tahun pun pasal apa? Duit. Tambah pula duit tu dah di-convert, tukar pada emas. Ketulan-ketulan emas 9999.9. Berapa kilo? 40 kilo ada. Beli dulu murah je. Sekilo pun berapa je? 1 gram dulu beli kata dia baru RM45. Sekarang 1 gram 200. Itu kalau beli RM45 1 gram. Kalau 1 gram dulu dia beli RM15. Berapa ketul emas yang dia beli? Sekarang berapa lah harga emas yang ada kat dia? Macam lega tak? Oh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tatma'innul qulub. Bukan zikrillah tatma'innul qulub. Zikri emas, zikri duit, zikri pencen. Ambo kita faham. Kalau gitu memang kita tak sembah tokong, tapi tempat pergantungan kita makhluk. Macam mana pun bukanlah buang duit dalam parit, bukan. Letakkan duit tempat duit. Jangan duit letak tempat Tuhan. Yang tu yang perlu jelas perjalanan tu. Sagi mengaji-ngaji tauhid, habis dia tinggal kerja. Kebun semua jual, hidup sebatang kara, tinggal anak bini dan keluarga. Siapa nak jadi ahli sufi? Wow. Jadi ahli sufi sungguh tak apa. Okey. Jadi kata dia kebanyakan orang ada sampai tahap guru pun dia sembah. Jaga dia tau. Betul, guru ialah guru. Saya ngaji dengan guru, guru sendiri sebut kata dia. Guru ialah guru, guru bukan Nabi dengan Rasul. Kalau hampa menganggap aku tak ada dosa, tak ada maksiat, tak ada salah, salah. Pasal aku salah. Aku pun tak rasa aku bersalah. Macam mana hampa boleh kata aku tak ada buat salah? Syekh aku. Syekh. Aku syekh, aku tahu. Syekh. Guru. Ni. Aku guru, aku tahu lah aku siapa. Aku guru. Aku bukan Nabi. Bunyi yang bahasa itu kan. Saya dia kenal. Kita kena guru ni maksum. Guru tak maksum. Macam mana pun bukan ayat tu untuk membelakang guru. Bukan. Dengar. Dan kita diajar pula dengan guru ni kalau boleh jangan bagi nampak aib guru tu kat kita. Sebab apa? Bila kita nampak aib guru kat kita, kita tak nak guru orang ada. Contoh saya tak tahu. Kita bila berguru ada nampak aib guru. Cerai guru ni. Habis tawar. Kita awak kita tak mengaji lah. Itu memang guru kita saya mengaji, guru memang ajar tak apa dia. Kalau arwah batin pun kata apa? Kita duduk tempat mengaji ni kalau boleh jangan bagi Allah Taala nampakkan kita aib guru. Pasal apa? Kita nampak aib guru, kita tak mengaji dengan dia, kita pindah tempat lain. Pasal kita tak rasa dia ada aib. Duk rasa kita molek lagi pada dia. Macam mana kita nak mengaji dengan dia? Kita nak mengaji dengan dia, kita rasa kita tak molek, dia molek pada kita. Baru kita nak mengaji dengan dia. Dia boleh bawa kita tempat molek, baru kita mengaji dengan dia. Kalau kita tengok dia huduh pada kita, masa bila kita nak mengaji dengan dia? Kita molek lagi. Tak ngaji lah dengan dia. Itu tertib murid dengan guru. Dan guru pula jangan bila ada murid macam ni, duk rasa guru ni maksum. Wah, hamba kenal martabat aku, makam aku tinggi mana. Aku guru hamba. No, bukan macam tu. Macam tu. Rasulullah dia ajar adab pada sahabat. Tapi maksudnya dah memang pasal kena ajar adab, tapi dia tak mengharap sesuatu pun daripada para sahabat. Hatta Jibril datang tawar diri untuk beri pertolongan. Macam mana? Kata dia, aku tak ada hajat dengan kau pasal kalau kau hantar ni Allah yang hantar, aku terima. Kalau kau yang bagi cadangan untuk kau mari bagi pertolongan, dengan sebab tu kau datang minta kau Allah Taala untuk datang bagi pertolongan pada aku tak terima pertolongan kau. Pasal Allah bagi tahu hal aku.
Aku tak akan minta pertolongan pada makhluk sama sekali. Itu Nabi-Nabi Rasul punya kedudukan. Baik. Jadi isu kita memang nak bicara satu hal, tapi satu sudut saya dah sebut salah faham. Kenapa salah faham dalam bab ketuhanan ni berlaku? Di atas isu kita baca kitab, kena selesai yang persoalan tu lah. Tak mana? Tak nafi ni bukan nafi ilah batil. Takkan masuk nafi ilah batil sama sekali. Pasal la ilah yang kita nafi tu ilah yang memang ilah hakiki. Ilah yang ilah betul, tapi ilah hakiki yang takdiri. Maksud ilah hakiki takdiri, maksudnya dia ilah bukan ilah batil, ilah hak. Tapi yang kita memang tak boleh cari ilah hak, melainkan hanya Allah je ada. Tapi dia terbenar untuk ada banyak tu, pandang pada sudut lafaz dia yang kulli. Ada bab kita dah belajar tu. Aduh, saya kata tadi, pelajaran lama kena ingat. Pasal kita nak bahas ni tu. Baik. Jawab bagi persoalan ni. Maka adalah keduanya itu dinamakan ilahul batil. Jika ia i'tiqad mereka itu ilah yang sebenar dengan sangkanya sekalipun, sebab jahil murakab mereka itu, maka tiada sah dinafikan, kerana ada banyak yang disembah yang batil itu dan melazimkan dusta pada menafikan dia. Maka tiada masuk dalam kata la ilaha sekali-kali, kerana makna ilah itu yang disembah dengan sebenarnya pada hakikatnya. Itu jawapannya. Kalau ikut saya tak urai, tak boleh ada tak? Kok tak faham. Bahasa klasik ni lah dia sikit susahnya. Jadi jawapan tu kata dia adalah kedua-duanya. Kedua-dua ni rujuk kalau yang dekat-dekat ni ibu bapa dan guru. Ibu bapa dan guru yang disembah, yang dianggap Tuhan oleh sebahagian daripada orang, sebahagian daripada makhluk ni, yang ni dinamakan ilah al-batil. Ya. Ataupun boleh juga kedua-dua ni apa? Dekat sekali kedua-dua ni ibu bapa dan guru. Ni satu. Tentu yang satu lagi mana yang dia kata dua ni? Berhala tu. Berhala, bulan, matahari, bintang dan lain-lainnya. Yang tu satu. Tu dua. Bahasa lain mudah kedua-dua tu apa? Selain Allah Ta'ala lah. Tapi masa contoh-contoh dia bagi tu, tadi yang disebut satu hal, bintang, matahari, bulan, yang terdekat disebut mak bapak dan guru. Dua-dua ni adalah ilah batil namanya. Jika ia i'tiqad mereka itu kebanyakan manusia atau orang awam ilah yang sebenar dengan sangkaan sekalipun, walaupun pada sangka orang yang menyembah, mereka menyangka apa yang mereka sembah tu adalah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Dan memang sebenarnya orang yang salah faham ke dalam bab ketuhanan ni, mereka menyembah selain pada Allah Ta'ala dengan i'tiqad yang jazam kan. Hindu lah kalau kata sembah tokong, dia sembah betul-betul ke main-main? Kalau yang memang istilahnya dia yakin itu adalah ilah, patung tu pada dia lagi mulia daripada diri dia. Bahkan patung ni kalau apa jatuh ke apa, naruh kandang boleh, patung tu jatuh pecah ke, dia punya kelang kabut, dia takut celaka kena dia macam apa, dia tak jaga Tuhan dia. Sampai macam tu lah dia punya i'tiqad. Sampai macam tu dia punya i'tiqad. Nak kata dia punya faham kata yang tu adalah Tuhan yang sebenar tu. Tapi pada sangkaan mereka saja kan. Dengan sangkaan sekalipun. Jadi walaupun sangkaan mereka itu Tuhan sebenar, yang ni batil. Istilah batil macam mana? Contoh. Ni saya bagi contoh nah. Ni jam. Ni jam lah. Ada orang kata ni bukan jam, ni jam. Jam. Jam ni. Orang duk jam. Pada sangkaan dia, ni lah jam. Aku lama dah faham ni jam, bukan jam. Macam? Pada dia sangka betul. Padahal kita dengar kelakar. Sama. Jadi takkan kita kata, ni jam, ikut moral nak kata ni jam. Aku tak makan jam. Tak makan jam, tak makan ni.
ikut sangkaanmu ni jam. Dia pula pergi layan sangkaan dia yang tak betul tu. Jam bukan benda-benda makan. Aku tak makan jam tu, jam tu. Bukan jam yang mu sangka jam ni. Sajalah saya buat misal tu kan. Kau nampak kelakar ke faham gitu kan? Itu samalah bab Tuhan. Orang yang duk sangka yang tu ilah, dia nafi yang tu sebagai ilah, mengikut sangkaan orang menyembah. Apa benda lah kau pergi layan sangkaan yang tak betul tu. Baik. Jadi yang ni tak terbenar dalam nak nafi sebab yang ni istilahnya dipanggil jahil murakkab. Jahil kalau kita belajar bab ilmu ada dua jenis jahil. Jahil murakkab, jahil basit. Basit ni jahil selapis, murakkab jahil berlapis. Kalau saya panggil jahil murakkabat. Itu bahasa saya. Tak bisa ada orang lagi sebut, saya sebut. Macam mana jahil selapis? Jahil selapis ni jahil bodoh selapis kan. Dia bodoh. Apa yang dia faham tu salah, tak betul tu, yang tu dipanggil jahil. Jahil tu contoh, mudah kata jahil macam mana? Ni siang tak? Kita ni malam ni. Itu jahil. Tak tepat. Lepas tu dah lah dia jahil. Dia tak tahu dia jahil. Itu jahil murakkab. Dua kali jahil. Ni malam ni tau ni. Malam gelap gelemak sungguh. Bodoh. Betul. Mana? Dia kata, oh tak betul lah. Tak betul apa? Aku cakap betul. Ni dia gelap gelemak lah ni. Jadi dia punya pernyataan tu salah dan dia tak menyedari kesalahan dia. Tu jahil murakkab. Dia duk sembah selain pada Allah Ta'ala tu anggap sebagai ilah hak. Satu, bodoh. Dan dia tak tahu dia bodoh, sangkaan dia ilah hak tu sebenarnya batil murakkab. Dua. Jadi jahil murakkab namanya. Janganlah jadi jahil murakkab. Jahil sekali pun dah teruk dah kan. Tambah jahil murakkab. Jadi di atas huraian tu kata dia maka tiada sah lah nak nafi kan ilah batil ni dalam la ilaha illallah tu. Pasal apa? Okey, yang ni alasan kenapa tak sah la ilah tu. Untuk dia nafi tu, nafi kan patung berhala tokong apa yang disembah selain pada Allah Ta'ala. Tak sah untuk menafikan yang tu sebagai ilah. Pasal yang tu bukan ilah. Tak kena langsung dengan tarikh. Yang tu ilah pada sangkaan orang yang menyembah jua. Dia bukan ilah pada realiti. Okay. Alasan dia kata tak boleh nak nafi yang tu dalam la ilah ni pasal apa? Tiada sah dinafikan kerana ada banyak yang disembah yang batil itu. Satu alasan macam ni. Pasal yang disembah dengan batil ni banyak. Kita kata tak ada lah yang disembah melainkan Allah. Mana pula tak ada yang disembah melainkan Allah? Ada tak yang sembah selain pada Allah Ta'ala? Ada ke tak ada? Ada sembah siapa? Patung ada, bahala ada, matahari ada, bulan ada, nabi pun ada. Private parts of human beings pun dah dianggap sebagai Tuhan. Yang tu ada. Private parts. Faham ke ni? Kemaluan lah. Anu tu kan. Private parts. Yang tu pun dianggap sebagai Tuhan. Macam mana? Ada pahaman macam tu. Ada tak ke seorang je orang faham tu? Banyak. Yang disembah dengan batil ni banyak. Kalau kita kata la ilaha illallah, tiada yang disembah melainkan Allah, mana pula banyak benda yang disembah sebenarnya. Sembahan yang dijadikan sembah ni banyak sebenarnya, bukan Allah saja. Jadi dia kata tak ada disembah melainkan Allah. Mana pula banyak lagi benda yang masih disembah oleh manusia ni, jin, yang mereka sangka itulah Tuhan. Kita kata tak ada disembah melainkan Allah. Ramai lagi duk sembah selain pada Allah Ta'ala. Jadi pernyataan tu tak betul. Betul tak? Sebab apa? Sedangkan tu yang dia kata yang menyembah selain pada Allah Ta'ala ni banyak. Dan kalau banyak, kalau itu melazimkan dusta yang menafikan dia. Orang kata tiada yang disembah melainkan Allah, sedangkan selain pada Allah Ta'ala ni masih banyak lagi yang dijadikan sembahan. Jadi ayat kita tak betul. Istilah ayat kita tu tak menepati waqi', tak menepati realiti. Pasal masih banyak yang disembah selain pada Allah Ta'ala. Boleh? Wajah dia kata kenapa tak sah tu.
Melazimkan dusta, menafikan dia, maka tiada masuk dalam kata. Jadi itu je alasan dia bagilah, kan? Jadi di atas faham kata tak sah pasal ramai lagi yang duk sembah selain pada Allah Ta'ala, satu. Dan ilah yang dinafi itu bukan patung berhala pasal dia tak masuk mana ilah sekali-kali. Dari sudut tu ada dua huraian, ada dua alasan dia nak bagi kenapa yang dinafi itu bukan ilah pada sangkaan. Pertama pasal makna tu tak betul, ilah dikenaki mesti ilah ma'bud bil haq. Yang kedua pasal yang disembah selain pada Allah Ta'ala ni bukan tak ada, masih banyak. Jadi penyataan tu tak betul. Jadi maka tiada masuklah dalam kata la ilah sekali-kali. Jadi la ilah tu jangan masukkan tokoh dan berhala dalam tu sekali-kali. Pasal itu ilah batil pada sangkaan. Dia adalah ilah hak pada sangkaan saja. Padahal realitinya dia batil, dia salah sangka. Jadi tak masuklah dalam kata la ilah sekali-kali. Kerana ni. Kerana kata dia la ilah. Apa makna ilah? Ilah ini yang disembah dengan sebenar pada hakikat. Pasal la ilah tu mesti ilah tu al-ma'budu bihaq. Itu asal kita belajar dalam bab lughah itu. Mestilah la ilah ni yang disembah dengan sebenar. Jadi berhala, tokoh apa, patung, matahari, bulan, dia bukan ma'bud bilhaq, dia ma'budun fi haqqil abid, pada diri orang yang menyembah juga, bukan pada realiti, kan? Jadi tak layak dinafi. Jadi atas bahasa dialah ilah ni Tuhan yang disembah dengan sebenarnya pada hakikat. Apa makna istilahi juga kita dah belajar, iaitu Tuhan sembah yang sebenar ni apa dia? Yang kaya ia daripada tiap-tiap barang, yang daripada tiap-tiap sesuatu. Ada sesuatu tu sepatutnya. Yang kaya ia daripada tiap-tiap sesuatu barang. Dia barang yang terus ya. Patutnya al-mustaghni an kulli ma siwahu. Dia yang kaya daripada tiap-tiap sesuatu. Koma, lepas tu barulah barang yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Yang lain. Putih tu. Full stop. Bahasa klasik macam ni lah. Dia susah sikit. Jadi dua kriteria besar dia sebut ilah hak ni. Kalau makna istilahi apa dia? Kalau Arabnya istighna wa kelima siwahu muftaqirun ilahi kullu ma adahu. Mesti nak nama ilah ni, Tuhan ni mesti dia tak hajat pada sesuatu. Semua makhluk mesti berhajat kepada Tuhan. Barulah dia jadi Tuhan. Barang tu sesuatu kan? Kalau baca gitu, tengok sekali lagi kita baca. Iaitu yang kaya ia daripada tiap-tiap barang. Lepas tu patutnya koma, tapi tulisan lama ni barang yang tu dia satu sambung kan. Sepatutnya macam ni. Tuhan ni siapa? Yang kaya ia daripada tiap-tiap barang. Tu koma pula tu yang berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain. Untuk barang-barang tu. Kalau makna gitu, okey, tak payah takdir apa-apa, tak payah tambah apa-apa dah. Baca gitu lagi baik. Pasal kita dah baca kitab ni daripada repair perkataan musannif, cari jalan untuk pakai juga ayat dia. Lebih baik supaya tak bersangka buruk nanti pada pengarang. Apa tulis tak betul ni? Jangan buat gitu. Okey dah, kita mengaji kitab untuk guru kita ajar, jangan komplain pengarang sama sekali. Pasal apa? Itu buruk adab kita dengan pengarang. Apa kaedah dia? Bila baca tak faham, kata macam ni. Bukan pengarang tu tak betul. Aku yang bodoh tak reti cara baca. Gitu. Ataupun kata boleh jadi di pengarang ni betul. Orang tukang tulis cetak ni ada tinggal ni. Jangan kata kat pengarang. Kat pengarang ni tok guru lama yang tak apa ke dia. Walaupun dia bukan maksum kan. Tapi kaedah apa? Jaga adab dengan guru. Dengan orang ulama'-ulama'. Itu guru. Itu kaedah kita baca kitab. Zaman sekarang orang baca kitab tak ada adab kan. Habis semua Imam Ghazali semua dia pelakir. Ni bubuh hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadis maudhu' pun ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali taklah ditolak dan tak boleh pakai. Masyarakat kita dah lama ikut Imam Ghazali.
Dok pakai kitab apa? Minhajul Abidin lah apa? Untuk dijadikan pegangan. Ngaji tasawuf konon. Di konon-konon kan. Ikut Imam Ghazali. Guru. Amalan ni. Banyak pahaman itu. Keadaan kita macam mana? Pada kita doa. Tentang pada dia orang tu soal. Kita yang bodoh. Kita tak faham. Kita kata doa. Dia mungkin doa pada kita pasal kita punya kajian tu tu pun bukan kita kaji, tu pun pakai orang lain punya, pakai Albana apa-apa adik-adik tu lah kan, contohlah kan. Padahal Albani tu kerja bukan ahli hadis, telah sendiri dalam kutub kanan, dalam maktabah, dalam perpustakaan. Dia tak gaji tak berguru. Kalau jadi guru tak jadi itu. Orang jadi guru lain kan. Orang mengaji guru dengan orang ngaji baca buku lain. Tuan tengok lah elok tak tahu je dekat saya kan. Orang mengaji guru dengan orang mengaji dengan baca buku lain. Lain sangat. Jauh bumi dan langit. Orang baca buku je kasih Ahmad. Kasar tu marah orang. Orang baca buku jadi macam Kasih Ahmad. Kasar tu lagi kata dia. Kalau gitu kamu nak kata kami ni macam Kasih Ahmad lah. Marah dia orang. Dia pula faham lebih. Awak sebut itu je kan. Udah tu sahab. Bisa naikkan kemarahan orang. Tak guna pun kita kelahi dengan dia tu. Jadi baca tu betul. Tuhan ni mesti dua kriteria besar dia. Yang kaya daripada tiap-tiap barang. Tu. Pisahkan dia. Itu koma maksudnya. Yang berkehendak kepadanya. Kepada ilah ni. Tiap-tiap barang yang lain. Barang lain apa? Makhluk lah. Bila sebut makhluk mesti berhajat kat Tuhan. Mestilah. Pasal apa? Makhluk mana boleh berdiri sendiri. Makhluk mesti berdiri dengan zat Tuhan. Istilah berdiri dengan zat Tuhan. Makhluk hanya akan ada dengan Tuhan bagi jadi kita. Umum Tuhan tu. Mesti Allah lah bagi jadi kita bahawa kita ada. Makhluk tak boleh qaim binafsi. Allah qaim binafsi. Huwal hayyul qayyum. Dialah qayyum. Kan? Maksudnya dia tak hajat. Apa dia? Ghani an kulli ma siwahu. Baik. Jadi kata dia atas faham la ilaha illallah ni, inilah makna dia. Inilah yang dinafikan. Inilah yang dinafi. Ini la ilaha tu apa? La mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Yang itulah dinafi. Kalau bahasa pendek dia, la ilaha. Apa ilah tu? Kullu la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi nafi ilah tu al-ma'bud bihaqqin. Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Bukan patung tongkong batu berhala tu. Satu ulama-ulama kita dulu dia dah terjemah betul dah kan. La ilaha tu dia terjemah apa? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Dia dah tu. Cuma yang tu pun makna lughawi apa? Belum makna istilahi. Makna istilahi la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Arab dia macam tu ada. Taklah kaya pada setiap satu. Tu yang bahasa terjemah dia. Yang kaya daripada tiap-tiap barang. Maksud barang tu makhluk. Pula tu mesti ilah ni yang pula berkehendak kepadanya, kepada Allah ni tiap-tiap barang yang lain. Bahasa dulu simple lah. Macam tu dia punya bahasa. Jadi inilah yang dinafikan. Jadi bila yang ni lah dinafi, bukanlah tokong batu-batu berhala bulan bintang tu. Pasal apa? Itu bukan ma'bud bilhaq. Itu ma'bud batil ataupun dia ma'bud mengikut sangkaan orang yang menyembah juga. Padahal yang tu bukan layak disembah pun. Inilah yang dinafi pada katanya la ilah. Dan la ilah yang kita nafi ini yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu yang istilahnya kita pernah jumpa itu. La ilah, nafi ilah ni ilah mana? Ilah yang takdiri. Illallah, Allah tu ilah yang hakiki. Nanti kita akan jumpa dalam bab istilah dipanggil istisna ni oleh kerana ilah dengan Allah ni atau kita bicara kulli juz'i tu ni am ni khas satu. Tapi bila ilah ni dia akan berarti
ilah yang takdiri, Allah ni ilah hakiki, maka Allah ni, lafaz Allah ni lain daripada jenis ilah. Pasal ilah ni walaupun atau ilah tu marifahkan dia jadi Allah, lepas tu jadi Allah. Walaupun pandang pada sudut lughah macam tu, tapi Allah ni lain daripada ilah. Pasal Allah ilah hakiki, ilah ni ilah takdiri. Maka istisna ni dipanggil istisna munqati'. Pasal mustasna lain daripada jenis mustasna minhu. Di pun depan, InsyaAllah. Agak tak faham, tak belajar lagi tempat tu, tangguh sangat situ. Yang tu kita akan jumpa nanti. Maka tiada syak lagi yang demikian itu, tiada tasawur pada akal. Jadi nak mengertikan nafi berhala tokoh apa tu, iaitu tak ada tasawur, tak ada gambaran sama sekali. Dan akal pun tak tasawur ke situ, nakal pun tak ada. Yang ada maujud yang selain daripada Allah Ta'ala. Maksud ilah yang hakiki ada hanya Allah. Jadi ilah tu, ilah yang dinafi, ilah yang takdiri juga. Ilah Allah itulah hakiki. Jadi ilah yang dinafi bukan Allah, tapi bukan ilah batil. Dia adalah ilah yang sebenar, tapi ilah sebenar yang takdiri. Takdiri itu ilah pada andaian saja. Dengar, ada tak Tuhan yang layak disembah selain pada Allah Ta'ala? Ada tak? Tak ada. Tapi ilah ni dia nama untuk setiap yang disembah dengan sebenar. Boleh? Maksudnya selagi ada yang disembah dengan sebenar, sah untuk dipanggil ilah. Jadi ilah nama Allah nama khas. Faham nama banyak tak ilah ni? Banyak. Ada ke banyak ke satu je? Satu saja. Jadi yang tu yang dipanggil ilah takdiri tu. Ada saya sebut itu, saya lontarkan soalan pun. Apa dia selain pada Allah Ta'ala yang 8 akirah dia? Dia menunjukkan makna banyak, tapi tak ada banyak, hanya ada satu je. Jawab dah itu bukan? Bulan misalnya. Bila sebut bulan dengan al-bulan. Ini kalau konteks bahasa Arab lah kan. Al-bulan tu marifah kan. Bulanun. Sebut Arab. Bulanun. Mana ada bulanun bahasa Arab. Tapi dah bulan tak ada tu. Bulanun maksudnya tak ada alif lam. Bulan ni dah kira. Al-bulan ma'rifah. Walaupun al-bulan tu nama boleh sah untuk mana-mana bulan yang menepati takrif bulan, dia ialah bulan. Tapi kat kita hanya ada satu saja bulan. Yang tu yang dipanggil bulan takdiri. Bulan yang al-bulan itu bulan hakiki. Jadi ilah, tengok lafaz boleh banyak ilah, tapi ilah ni tak ada lain melainkan Allah. Jadi ilah yang kita nafi adalah ilah takdiri. Allah tu ilah hakiki. Yang walaupun lafaz ilah tu tapi nisbah wujud dia khas hanya Allah sahaja. Yang tu yang orang kata backup information. Nak faham dalam bab Nabi sebab tu, baru nanti sebut la ilaha illallah tu. Kalau kita faham semua konteks dia, macam mana? La ilaha. Yang baru sebut je la ilaha illallah ni, iman kita akan fresh. Pasal kita tahu apa nak Nabi, siapa nak diisbat. Dia ibarat macam lapar je makan nasi. Dahaga je macam mana? Dahaga sangat lah minum air. Buat kerja panas ni. Untuk minum air suam. Berselerok peluh seluruh badan. Macam mana? Sedapnya minum air suam. Macam tu kan? Kita runsing ni macam-macam masalah ni. Macam mana? La ilaha illallah. Allah saja tempat bergantung, yang tempat berhajat dia saja penunai hajat. Makhluk ni tak boleh pergi mudarat sama sekali, tak boleh mudarat sama sekali kan.
Manfaat mudarat ni hanya ada pada Allah Ta'ala hakiki. Allah tak ada hal lain. La ilaha illallah. Macam lepas buat kerja minum air suam tu. Macam kita tak jumpa makanan 5 hari minum air je. Macam mana? Lembek je ni. Dapat makan nasi je. Makan buah kurma pula je tuan. Minum madu pula. Minum je. Tengok saya gaya kan. Alhamdulillah. Oh, saja saya gaya lah kan. Kedak lembek je ni, lembek je. Minum je, orang suap je, kita pun sedut. Oh, nampak? Awak saya nak cerita apa? Fresh tu. Jadi tu. Kita tengah lembek ni. Allah, banyaknya masalah aku. La ilaha illallah. Allah beri liya kafi. Allah isi nafami. Hasbi Allah. Allah cukup untuk aku. La ilaha illallah. Terus fresh kan? Pasal apa? Faham kita siapa Allah? Makhluk. Panggillah polis 1 juta pun. Kalau tak boleh tolong kita, tak boleh tolong. Manusia makhluk satu dunia pun tolong kita. Kalau Allah Ta'ala kata tak boleh tolong. Ni yang boleh tolong hakiki siapa? Sebab buatlah. Tapi bukan pegang dengan sebab. Pegang dengan musabibul asbab. Kalau faham akidah tu, la ilaha illallah. Sebut Allah ni daripada lembek tu. Letih pula apa? La ilaha illallah. Itu yang orang faham la ilaha illallah ni memang sebut tu dia fresh tu. Dia Allah Ta'ala bagi karamah yang luar biasa pada dia. Badan lembek pun, tak makan apa pun. Tapi bila iman dia fresh, lembek ni, cedera parah ni. Macam mana? Dia pegang pedang, kita pegang 2 tangan pun tak boleh hayun. Dia pegang sebelah tangan. Boleh kata apa? Iman ada. Iman adalah segala-galanya. Iman adalah sebab untuk menarik rahmat daripada Allah Ta'ala. Tak ada jalan lain. Bila Allah dah bagi rahmat kita, macam mana? Walaupun kita kerdil, satu dunia takut kita. Inilah jadi pada Nabi-Nabi dan Rasul, para awliya. Kita ni walaupun milik seluruh dunia, bila iman tak ada macam mana? Pencuri seorang. Namrud, istilahnya raja dunia pada masa tu, kalah dengan nyamuk seekor. Saya ngaji pun tu cerita nyamuk macam mana? Bukan nyamuk perfect, nyamuk tempang. Dia patutnya nyamuk insect yang ada 6 kaki, 1 kaki tak ada. Masuk dalam dia. Selalu orang main menghadap dia akan suruh ambil kasut ni, katok. Duduk ni, main sini, aku buruh kaki aku ni atas kepala kau. Orang bagi hadiah, dia suruh main sini, aku nak letak kaki atas kepala kau. Sampai macam tu. Main bagi hadiah, sembah dia. Aku Tuhan. Antara aku Tuhan dan dunia ni, antaranya Namrud lah. Aku yang terbit akan matahari daripada sebelah timur dan tenggelam ke sebelah barat. Sama dia kata gitu. Aku yang hidup dan mematikan semua masyarakat dalam negeri aku. Bila Nabi Ibrahim datang dakwah, dia pun kata dia, ana uhyi wa umit. Aku boleh menghidup dan mati macam mana Tuhan kau. Panggil 2 orang tahanan. Dia bunuh seorang, kata dia, aku dah matikan dia, yang ni aku lepaskan, aku dah hidupkan dia. Ini bodohnya kefahaman macam tu kan. Allah Ta'ala nak hinakan dia macam mana? Nyamuk rekod masuk dalam telinga. Tak boleh tidur. Jenuh nak pergi keluar, nyamuk rekod. Mati dengan sebab nyamuk. Sebelum mati hina dulu. Selalu orang main, dia pijak kepala. Mai je nyamuk. Orang mai menghadap dia, nyamuk bunyi. Dia tak boleh tahan kan? Dia ambil kasut dia katok. Senyap. Oh, dapat idea. Apa dia? Nak bagi senyap, kena ambil kasut dia katok. Ni cerita tu Tugu. Mula-mula Tugu cerita. Saya tolong cerita. Lepas tu apa jadi? Setiap rakyat yang datang dia menghadap dia, dulu dia letak kaki atas dia dengan kasut dia. Sekarang bila mai je nyamuk bunyi. Tak ada jalan lain.
Dia kata, kau ambil kasut aku ni, ambil kasut, katuk kepala aku. Dulu dia pijak, sekarang hak dia pijak tu, dia suruh ambil kasut tu, katuk kepala dia. Allah Ta'ala nak bagi hina sekejap ya. Allah. Dia kata, kita kadang tak rujuk macam tu kan. Satu, kalau kita faham la ilaha illallah tu, walaupun orang kata apa, kita tak dapat lagi realiti dia macam mana. Faham dah siapa Allah Ta'ala ni, yang boleh fresh, kita sebut Allah Ta'ala. La ilaha illallah, hasbi Allah. Kalau hasbi Allah, kita tak rasa tak? Saya cakap orang putih, Allah cukup untuk aku. Pun kalau saya lah, saya tak feel lah. Allah cukup untuk saya. Saya sedap bahasa orang putih lagi. Allah is enough for me. Kita rasa, ada rasa feel, ada beza tak? Allah cukup untuk saya. Cukuplah Allah untuk saya. Cukuplah Allah untuk saya. Atau saya tak berapa feel kan. Tapi Allah is enough for me. Saya sebut Urdu lagi saya faham kan. Allah mereliya kafi. Pasal dia ada bunyi usul Arab lah. Hasbi Allah tu kalau faham Arab kan. Hasbi Allah. Allahu hasbi. Hasbi Rabbi Jalallah. Allah. Itu lah. Allah ni. Walaupun sabab tu ditaklif, tapi sabab tu tak duduk dalam hati sikit pun. Hasbi Allah. Walaupun duit sejuta dalam tangan ni. Hasbi Allah ni makhluk ya. Aku dengan duit ni aku lagi mulia. Aku pun tak boleh buat apa kat diri aku. Takkan duit ni boleh buat sesuatu manfaat kat aku. Hasbi Allah. La ilaha illallah. Ni bukan ilah ni, bukan tempat pergantungan aku ni. Kat aku pun aku tak boleh bergantung diri. Takkan aku nak gantungkan duit. La ilaha illallah. Jadi hukum aklinya, hukum syar'inya, naklinya, yang sepatutnya kena itikad ke orang salah tu siapa? Allah tu ilah tu. Faham tak tu? Memang fresh. Memang boleh fresh. Tapi terus nak telat tu lah. Nak nafi, isbat, kulli, juz'i, ilah batil, mustaqniyan kulli masiwahu, mutakirun ilaihi kullu ma adahu, al-ma'budu bil haq, ilah batil, walasahu, satu. Dah faham lah apa? Zikir, fikir, mujahadah, banyak. Istidah, hadir kan? Siapa Allah Ta'ala ni? Memang kena latihan macam tu. Saya pun tak latihan, tak latih terus mana. Tapi pasal kita belajar tu ada istilahnya kesinambungan dengan wali, dengan tutup guru kita dulu lah. Betul, kita awal-awal semua awliya mesti bersambung dengan Nabi, mesti lalu awliya punya kan. Kalau kita ambil betul dengan disiplin ilmu tu, memang kita belajar tu memang disiplin nak jadi sana lah. Cuma kita tak jadi lagi. Siapa? Tak serius. Betul je. Kalau serius jadi lama lah kan. Pula tu masuk macam mana? Macam tu cukup lah. Saya cerita lebih-lebih lagi. Orang faham lain pula. Tapi dia kata, itu memang kita belajar ni pun nak ke situ. Supaya nanti memang kita jadi ahlullah, jadi ahlul zikir. Walaupun tak zikir mulut, tapi hati itu sentiasa zikir. Hati itu sentiasa yad. Urdu lagi. Saya kerap saya sebut Urdu. Saya ingat guru semua tu. Yadil haq. Apa ya? Ayat kita akan zikrullah. Always remember Allah Ta'ala. Cannot be forget. Cannot be forget. Cannot be forget. No. Cannot forget him. How can I forget him? He created me. I belong to him. How can I forget him? Impossible, you know. Ujung putih tu kena faham lagi. Macam mana aku boleh lupa kat dia? Dia yang jadikan aku. Dia yang milik aku. Aku ni dalam genggaman dia. Tu bahasa lah. Jangan salah faham lah. Nasiyatuna biadik. Umbun kami. Nasiyahan. Nasiyatuna biadik. Umbun kami dalam tangan kamu ya Allah. Istilah bagi faham elok. Jangan faham Allah ada tangan, dalam ada genggam. Tumpuk gitu. Jangan faham cara Pak Wahab tu. Tapi itu bahasa yang disebut. Baik. Jadi ketika dia kata dia tak ada tasawur pada akal dan nakal yang ada maujud selain daripada Allah Ta'ala. Melainkan Allah la ilah. Satu tak layak untuk nafi. Sebut la ilah itu berhala dan tokoh. Tak kena sama sekali. Mesti nafi itu al-ma'bud bil haq sahaja. Dan al-ma'bud bil haq sahaja. Ma'bud haq tak masuk sama sekali dalam tu. Tu pun al-ma'bud bil haq yang takdiri. Ya Allah bukan termasuk dalam senarai itu. Pasal Allah bukan ilah ma'bud yang bil haq
yang takdiri. Allah adalah al-ma'bud bil haqi al-haqiqi. InsyaAllah sambung kita. Tetapi sebab dinafikan yang tiada ada maujud pada hakikatnya kerana menerima banyak dan menerima berbilang pada iktibar umum lafaz itu jua. Kita perhabis ayat tu, kalau itu tak boleh berhenti itu. Jadi kata dia, sebab dinafikan, jadi kita la ilah yang kita nafi tu, mana ada ilah melainkan Allah. Jadi nafi juga macam apa? Yang dinafikan yang tiada ada maujud pada hakikatnya, mana ada ilah lain melainkan Allah. Pasal apa nafi? Kerana menerima banyak dan menerima berbilang pada iktibar umum lafaz. Maksudnya kita pandang dari angle lafaz tu, dia unproper noun, bukan proper noun. Untuk kita tumpang itu, ada orang tolong bagi bahasa kita kan, nakirah dengan makrifah tu. Common noun, unproper common noun. Common noun dia menunjukkan umum makna, nama am kan. Jadi pandang pada nama am, dia menunjukkan banyak, dia bukan proper noun, bukan nama khas. Jadi pandang pada lafaz, dia menerima common noun, dia menunjukkan mana banyak, sahlah untuk nafi. Lepas tu illallah, yang ni proper noun. Betul bunyi cara orang putih sikit. Isim nakirah sah untuk menerima makna banyak. Pasal an-nakirah kullu sya'i' kullu spin sya'i' fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Boleh sah makna am macam tu, nakirah macam tu. Bila Allah dia khas, pandang pada sudut am, lafaz tu sah untuk dinafi. Walaupun sebenarnya hakiki ilah ni hanya ada satu. Okey, kita kerti itu. Dan hasil daripada makna yang ditakdirkan pada kalimah la ilaha illallah itu dengan iktibar mustasna minhu. Kita akan jumpa ni lah. Yang saya sebut tadi ada nama munqati'. Nanti yang mustasna lain daripada mustasna minhu. Jumpa coming soon. Coming soon. Next change insya-Allah. Jadi please prepare yourself dengan dah belajar. Baca siap-siap dulu. Baca tengok faham tak. Lepas tu nanti saya baca tengok sama tak dengan fahaman tuan-tuan. Kalau sama, cantik. Kalau tak faham langsung, dengar elok-elok apa yang nak ambil faham. Itu memang disiplin baca kitabnya ni. Lebih baca kitab ni tak mana. Sebelum kita menghadap guru, kita dah tahu apa yang bakal bertemu. Apa yang bakal ketemu. Maksud apa? Baca ikut tertib. Jadi dia akan baca sagi hak tu. Yang hak lalu kena bagi hadam. Yang ni kita baca siap-siap supaya mudah faham. Cuba faham, tak boleh faham pun tak apa. Sagi guru baca. Tengok sama tak dengan fahaman dia. Kalau sama, kena sujud syukur kan? Tepat lah. Allah tak lagi faham. Tak lari sikit pun. Tak miss sikit pun. Kalau tukang kayu dia kata apa? Tak lari satu hun pun. Tu memang pasal tukang kayu kan. Letak ukur tu. Ukur, ambil siku, untuk gaji. Letak tu. Tak lari satu hun pun. Lebih satu hun tak boleh masuk, tuan, pecah tiang tu. Satu hun pun. Masuk tu. Tak tiang tu pecah, kayu teremuk. Tuan-tuan tak faham sudah. Kurang satu hun, tuan-tuan letak. Tak boleh sangkut. Tepat betul macam mana? Tu. Sama macam kitab. Saya mengaji pun macam tu kan. Bila kita mengaji, tambah saya mengaji kitab. Tu mengaji tak berkitab. Pergi India. Tak berkitab kan. Tak ada satu kitab pun. Kitab dia apa yang dalam diri guru kitab tu. Ya kan? Sebiji macam lalu dalam kitab kan. Apa saya tak gila ke? Pergi India. Dengar saya sebut tu. Orang lain tak gila tu kan. Saya gila pergi India. Baru ni tak boleh pergi PKP kan. Tu pun kalau ikut, kalau boleh pergi pun saya ada halangan pasal anak saya nak pergi Indon. Tidur tak boleh pergi juga kan pasal PKP. Saya dah pecah hati dah siapa. Memang ada saya ajak besar nak pergi dia. Itu dia nak pergi Indon pula. Nak pergi payah juga. Kau nak pergilah. Bila dia dah pergi, rumah saya tak ada siapa yang diharapkan anak-anak sekolah ni. Susah pula. Saya kena tangguh pula India. Habis-habis tangguh semua. Mujur kata. PKP punya pasal.
Tak cerita apa? Saya gila gila tu siapa? Apa saya ngaji dalam kitab tu dengan apa saya dengar yang tak ada kitab tu macam mana? Tally betul. Satu saya kempen tuan-tuan, jom. Pergi, mari. Dengar. Siapa? Tepat. Tak ada lari sikit pun. Dengar saya sebut. Tak lari walaupun satu hun. Orang tu. Tepat betul-betul. Lepas tu tuan-tuan tak jelas, tanya saya. Tanya saya kot tuan-tuan segan kan. Tanya saya. Saya lalu dengan berkitab. Pergi sana tak berkitab. Walaupun tak berkitab, yang cerita tu memang pakar dalam bab kitab. Bukan orang biasa kan. Perjalanan zahir betul, batin ni betul. Untuk ajak saya, jom pergi India sekali kita pergi belajar. InsyaAllah. Tapi nak ajak pun tak boleh kan. Bila nak boleh lega ni tau. Kluster pun duk tambah kluster. Ketiga, keempat. Mudah-mudahan taklah pelihara kita semua. Perak ni boleh lagi. Kedah banyak dah KIV. Pasal masalah tu. Mudah-mudahan kita bila tak boleh mengaji lain lah. Ngaji online lain. Ngaji berdepan ni tuan-tuan saya kata tu memang puas dia lain daripada ngaji dengan online ni. Situ dulu. Ada soalan? Khas pada tajuk lah lagi kan. Ngaji konak ni dia lain je. Kalau tengok tadi lah masa pembelajaran. Kalau kita cakap dengan orang kita bersembang dengan orang dia akan cakap, kita bukan cakap ilah tu maksudnya dengan faham ilah batin. Tapi sebenarnya kalau kita suluh daripada pengajian tu memang kita sangka ilah batin tu. Tapi kalau kita bertanya dia tak mengaku kan. Maksudnya complicated ataupun benda tu berlaku macam mana? Maksudnya kesedaran. Kalau kita sembang, kalau kita contoh ubat. Kita kata bukan ubat tu bagi mudarat, bagi manfaat. Allah yang bagi manfaat. Semua orang akan mengiktiraf kan. Dalam bila kejadian, dia akan pergi ke ubat tu bukan dengan atas sebab tu. Ya. Tapi dia akan iktikad zat ubat tu. Maksudnya dia faham tu. Ya. Sebab kita tengok pun kalau kita nak cerita dengan orang pun kita cakap ni kan kita tahu. Ya. Bagus soalan tu, best sangat. Memang macam tu. Kat kita kalau kita perasan memang banyak macam tu. Kalau sembang kita akan rasa macam kita dah lepas tahap tu. Kita tak ada masalah dalam i'tikad. Kalau contoh ubat tu memang terbaik, mudah lah, sebagai mudah, contoh mudah kan. Memang betul, makanlah ubat. Ubat tak bagi mudarat manfaat. Aku tahu lama dah. Allah yang bagi sembuh, bukan ubat. Makan ni sabab aja. Cakap betul. Tapi kalau tak bercakap, dalam hati ni tak ada, dengar Allah Ta'ala kosong langsung. Memang dalam hati ni ubat lah. Nak nunjukkan apa? Ilmu yang kita dah faham tu, dia belum masuk dalam. Baru duduk di mulut, baru istilahnya waham. Dia baru waham. Dia belum yakin. Belum di sini. Kalau di sini, pegang ubat pun dah sedar lah. Ubatnya apa? Aku apa? Bahkan jangan kata pegang ubat. Dah sedar aku ni apa? Dah sedar siap dah. Awal-awal lagi. Yang ni kena tanya, kena uji, kena sebut. Kalau kita sebut pula dia macam menyampah lah. Ini aku tak tahu ke? Ini tak ada Tuhan ke? Aku kenal lama Allah Ta'ala. Ni Allah yang bagi mudarat manfaat. Ubat ni sabab je, makhluk je pun. Wow. Dengar, information dah bagus. Tapi nak sebut macam mana? Nak sebut kasar, jangan takabur lah. Duk berasa kita dah lepas halangan tu, hurdle tu. Duk rasa macam hati ni dah betul-betul lah dengan Allah Ta'ala. Tak, yang tu pun sebenarnya gurur juga dalam kita berasa tauhid ke Allah Ta'ala tu. Kita hanya baru, kalau sebut ilmu, tahap ilmu, tu pun saya ngaji, guru kata apa? Tu pun bukan ilmu, baru waham. Pasal tak panggil ilmu, melainkan mesti mutabik bil haq. Dan mutabik tu bukan saja dengan information mutabik bil haq. Information tu mutabik sampai fikiran menerima perkara tu masuk dalam hati. Dan memang kita faham ta'alluq Allah, penyembuh tu Allah, hukum akli. Ubat adalah hukum adi. Tu disiplin ilmu dia.
Kalau tak boleh faham macam tu, dengan setiap benda yang kita duk lalu, belum mendapat tauhid lagi. Belum lagi sebenarnya. Banyak lagi kena mengaji, banyak kena latihan, perlu pencerahan yang bermacam-macam lagi untuk ada ta'aluk hati dengan Tuhan. Jadi kalau kata complicated dia apa kat mana situ? Baru faham ilmu tu. Ilmu tu kita hanya dengar kita saja, lepas tu macam tulis di air, permukaan air, lepas tu dia hilang. Dia bukan macam pahat di batu, itulah di hati aku. Tak pernah ubah sejak mula-mula dengar. Kita tidak itu rasanya. Tuan-tuan tak apalah wali-wali. Jadi, tapi soalan tu bagus. Sedap bab tu. Maksudnya kena sedar kita lah bab tu. Tengok dalam masyarakat ni, bukanlah kita kata orang lah, kita lah. Sebab akidah ni, sebab tauhid ni, dia tak lebih berat lah. Sebab sangkaan tu mungkin macam tadi lah. Maksudnya dah selesai dah. Yang kita perlu fokus mungkin dalam bab Peka, kuahkan pemerintahan, politik, apa ya. Di dalam bab tauhid ni memang tak ada sekarang, tak ada. Memang betul. Tak ada rasa macam keperluan tu dia lebih utama. Keutamaan tu tak ada dalam pembelajaran tauhid. Ayat tu memang betul lah. Saya setuju sangat. Satu, kalau kita kata ke orang kot tak sedar hati tak? Kita sendiri boleh suluh diri kita. Saya tak kata tuan, saya sebut tu atas kondisi saya sendiri pun. Saya sebut ni, saya dah mengaji pondok dah. Tok guru besar saya selalu duduk sebut, arwah Batik, Tuan Guru Haji Ghazali. Itu tok guru besar yang memang saya memondok duduk tempat lama lah kan. Tok guru lain, Haji Cik apa lah, saya jumpa ada kerap saya bertanya soalan apa. Wali Bukit Tebaga tu, Pak Cumit tu pun. Orang panggil Pak Cumit Posa. Saya posa hari-hari kan. Yang tu pun antara orang yang pernah saya muamalah jumpa apa, tanya soalan muzakarah apa dengan dia. Apa saya nak sebut ni, saya dah mengaji teratur pun saya boleh rasa kita tak berapa peduli buat tauhid tu. Sedangkan tauhid tu makan minum 24 jam. Sedangkan kita hanya masa pengajian aja. Lepas tu tak tahu nak macam mana nak apply dengan tauhid tu. Melainkan jumpa guru betul ni, masya-Allah, baru dia titik beratkan tauhid tu, macam mana nak jadi ahli tauhid. Alhamdulillah kita dapat jumpa guru macam tu, mujur sangatlah kita ni. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah.